Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama lagi kita untuk part yang kedua, wanita sutradara yang kita akan mengenali siapakah Sayyidatina Fatimah, ini Ratu Syurga. Sayyidatina Fatimah ni merupakan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan isteri kepada Sayyidatina Ali. Kita lihat siapakah nama Fatimah. Fatimah adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni putera bungsu Rasulullah bersama Sayyidatina Khadijah. Gelaran dia adalah Az-Zahra, putih berseri-seri. Dia wafat pada usia 28 tahun 6 bulan selepas kewafatan Nabi. Dia merupakan kanak-kanak perempuan pertama yang menerima Islam, tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya, berkahwin dengan Ali dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, Hasan, Husin, Zainab dan Umi Kalsum. Itulah dia punya biodata atau riwayat hidup. Kita lihat apakah sifat utama Sayyidatina Fatimah. Dia ni kasih dan taat pada ayahandanya, yang mana kita lihat 3 tahun sebelum hijrah, di mana Sayyidatina Khadijah meninggal dan orang yang menjaga Rasulullah selepas itu adalah Sayyidatina Fatimah, sehingga orang gelar dia sebagai Ummu Abiha, ibu kepada bapaknya. Dia sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada dakwah ayah dan suaminya. Yang kedua, dia redha dan tabah. Redha dengan dugaan yang dihadapi oleh ayahnya, tabah dengan serba kekurangan. Untuk undang kamu ada satu kisah lah yang mengatakan Rasulullah Sayyidatina Fatimah ni sangat miskin lah, yang mana nak pakaian dan tak ada. So Rasulullah pergi datang ke rumah dia dan Rasulullah ajarkan perkara, wahai anakku, kau amalkanlah benda ni sebelum kamu tidur, insya-Allah Allah akan pemudahkan. Sebab apa? Sayyidatina Fatimah sendiri ketika tu yang mana dia, kita tahu Rasulullah pemimpin, tapi Sayyidatina Fatimah sendiri yang melakukan mengisar gandum. Lepas tu Rasulullah jumpa dia tentang kesusahan dia lah, di mana Rasulullah suruh dia membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali sebelum dia tidur. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan dia pada keesokan harinya. Dan itulah amalan tu memang kita sepatutnya kita amalkan lah. Sebab insyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Okey, kita lihat sumbangan dia. Apakah sumbangan Sayyidatina Fatimah? Menjadi pendorong kepada Rasulullah ketika ditentang kafir Quraisy. Sebab apa? Menjadi ahli keluarga, dia bantu. Dia cuba jadi pendorong, support moral kepada ahli keluarga. Yang kedua, mengambil berat terhadap ayahandanya dengan memberi hikmat bakti, menyediakan keperluan harian. Setelah kematian isteri, Sayyidatina Fatimah lah yang menguruskan segala-galanya untuk Rasulullah. Yang ketiga, berjaya mendidik anak-anak menjadi Muslim yang soleh dan solehah. So, Sayyidatina Fatimah ni menjadi satu role model yang mana dia mampu mendidik anak-anak yang soleh ni. Itu cucu Nabi SAW, Hasan dan Husin. Okey, iktibar dia. Yang pertama, kita perlulah menjadi anak yang soleh dan solehat supaya Allah memberkati hidup kita. Yang kedua, berbakti pada ibu bapa di rumah agar beroleh syafaat atau beroleh keredaan Allah. Sebab Allah kata, redallahu fi rida'il walidaini, sahitallahu fi sahitar walidain. Reda Allah terletak pada kedua ibu bapa dan kemukaan Allah terletak pada kemukaan ibu bapa. So amalkanlah ni. Okey, seterusnya mendorong keluarga untuk mentaati Allah, khususnya lah dalam keadaan kita dalam PKP dan sebagainya. So gunakan kesempatan ni, berkhidmat untuk keluarga, bantu keluarga, wujudkan keluarga mentaati. Contohnya solat jangan ditinggalkan, bacaan Quran perlu dipergiatkan lagi, perbaiki dan sebagainya. Ambil peluang masa yang ada. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang siapakah Sayyidatina Sumayyah. Siapakah Sayyidatina Sumayyah? Iaitu Sayyidah Asy-Syuhada, iaitu penghulu para syahid. Sumayyah ni ada lagu dia, tak apa kalian pembal. Okey, yang mana? Sumayyah, kau dibunuh di bumi sementara untuk hidup di akhirat selama-lamanya, kan? Yang mana kalau kita ingat, Sumayyah ni tangan yang boleh menghayunkan buayan, boleh menggoncang dunia, kan? Yang mana Allah nobatkan dia sebagai Sayyidul Syuhada, kan? Kita lihat Sumayyah, nama dia Sumayyah bin Khabat atau Khubat mana jugalah. Keturunan dia ni bekas hamba Abu Huzaifah Al-Mahzumi. Gelaran dia Az-Zahra, putih berseri. Kewafatan dia disulat tombak oleh Abu Jahal. Keislaman dia golongan yang terawal lah masuk Islam. Dia kelebihan dia orang wanita pertama yang mati syahid.
di perkahwinan dia berkahwin dengan Yasir bin Amir dan Anak bin Ammar. Kemudian kalau kita pernah dengar lagu Sumayyah, sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana, walaupun kau tega memilih syurga atau memilih nyawa. Maksudnya ketika mana dia berhadapan keadaan getih nak pilih syurga ke nyawa dan sebagainya lah, akhirnya dia milih keredaan Allah kan, syurga kan. Anaknya yang bernama Ammar, kita lihat sifat utama Sumayyah ni, dia mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan akidah Islamiah. Yang mana Sumayyah dan keluarganya ni telah diseksa dengan kejam di tengah panas, disula kan. Akhirnya dia paksa Sumayyah ni dan keluarganya kembali pada agama asal, tapi mereka tetap beriman. Akhirnya Sumayyah ni telah mati, disisa dan disulut oleh penjahat. Manakala suaminya Yasir ni turut syahid akibat diseksa. Tetapi Ammar ni dia bertahan. Walaupun diseksa dengan banyak, tapi dia akhirnya dia terpaksa berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy lah. Itu kisah dia. Sumbangan dia menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam. Ini adalah contoh yang terbaik, yang mana dia sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan Islam. Kita lihat hari ini pada bulan Mei yang lepas, kita lihat saudara kita di bumi Palestin yang mana mereka ada yang berkorban, para pejuang yang berkorban lebih kurang dalam 70-80 akhirnya kerana mempertahankan agama Islam pertama. Yang kedua, mempertahankan Masjidil Haram, yakni tempat yang kita disunatkan untuk pergi bermusafir. Mereka terbunuh dan kira-kira 253 orang telah terbunuh oleh serangan Israel ke atas mereka. Mereka tu contohlah mempertahankan lah. Okey, yang kedua, sanggup menggadai nyawa demi Islam. Ya, pejuang-pejuang Al-Quds sanggup berjuang siang dan malam, berkorban nyawa tenaga untuk mempertahankan Islam daripada negara Islam terus dijajah oleh Yahudi laknatullah. Okey, ketiga, memberi imej yang baik dalam perjuangkan akidah Islam. Itulah yang mana menjadikan satu imej kekuatan yang ada pada pejuang-pejuang Islam. Okey, kita lihat dia menghargai akidah dan iman supaya kita lebih dekat dengan Allah lah. Sebab kita hargai akidah yang dan iman kita ada bukan untuk diperlekehkan, bukan hanya berada pada kad pengenalan, tapi perlu didalami, diamalkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkannya. Contohnya, melihat perkara-perkara seperti pornografi, melihat video lucah, membaca benda-benda tak sepatutnya. So kita kena buatlah cara nak pelihara iman, kita buat amalan yang Allah tuntut, buat perkara sunat, baca Quran, berzikir. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni dalam situasi pandemik COVID-19, so kita kena banyak letakkan pengharapan, penggantungan gitu pada Allah. Sebab baru ni saya dengar terbarulah kalau dia tak mengira siapa, kematian yang tak ada simptom dan sebagainya satu. Yang kedua, kita lihat ada terbaru saya baca sebentar saja hari ni yang berkaitan seorang bayi 1 bulan 5 hari dijangkiti COVID. Semua tu boleh berlaku. So kita kena bersedia sebab maut dan ajal datang depan mata kita pada bila-bila masa. Okey. Seterusnya, tegas menegakkan kebenaran. Tegaslah apa-apa kebenaran katakan dengan tegaslah. Yang keempat, bercita-cita untuk mati syahid. Sebab mati syahid adalah mati yang mana Allah beri ganjaran yang sangat tinggi dan istimewa bagi mereka yang mendapat syahid. So sama-sama kita boleh ambil iktibar, sama-sama kita berusaha mempertingkatkan atau mempertahankan akidah Islam dan juga syiar Islam. Okey, setakat itu saja. Kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Mohon para pelajar buat sedikit penilaian di bahagian hujung buku teks. Penilaian tu sila buat daripada nombor 1 hingga nombor 3 dan tulis dalam buku latihan. Sekian.